Konsep unjuran ortogon. Mengenal pasti unjuran ortogon dan dapat membezakan antara garis penuh dan garis putus-putus, ya. Melukis unjuran ortogon apabila diberi suatu objek dalam satu satah, membanding dan membezakan antara suatu objek dengan unjuran ortogon objek itu dari segi panjang sisi dan saiz sudut. Ni ulang kaji je. Okey, kita ada yang ini adalah satah lantai. Kita ada unjuran ortogon pada satah normal, maknanya 90 darjah kepada satah. Raja di bawah menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan trapezium A, B, C, D, E. Kita ada A, B, C, D, E. Ya, sebagai kerata rentas seragamnya terletak di atas satah mengufuk. Ya, segi empat A, B, P, Q. A, B, P, Q yang dia berada di atas ini ialah satah mengufuk, dan segi empat tepat B, C, R, Q. Kita ada BCRQ yang ni ialah satah condong. Sisi AE, sisi AE dan CD, AE dan juga CD ini ialah bersudut tegak. Lukis dengan skala penuh pelan. Alhamdulillah kita okey, satu je kita pegang. Mana-mana ke dalam kotak ini, okey, seperti juga rumah, kita ada lantai. Okey, saya labelkan yang bawah itu lantai. Di mana tempat kita berpijak tu kita panggil dia lantai, dan juga ini adalah dinding. Ya, ini adalah dinding. Ini satah dinding. Ya, biasanya dinding dan juga lantai adalah bersudut 90 darjah, bersudut tegak. Okey. Pelan adalah bila kita tengok dari atas. Okey, bila kita tengok dari atas. Yang kita nampak adalah lantai. Memang lantai. Kalau sini A, B, C, D. Maka kalau kita tengok dari atas, okay, kita letak mata kita kat situ. Okey, kita akan nampak kedudukan kita di mana A, B, C, D. Itu lantai. Okey. Bila kita dari atas, mata kita di sini, kita tak nampak dinding sebab dia selari dengan mata kita. Dinding ni kita tak nampak. Kita nampak lantai je. Boleh? Itu yang asas dia. Kalau kita ada satu bumbung macam ni, katakan kita ada bumbung condong macam ni. Okey. Yang ini kita nampak kat tengah. Okey, nampak macam tu bumbungnya. Maknanya kita nampak pada garis bumbung, garis atas bumbung tu. Okey. Jadi objek ini kita tahu lantainya di sini. Okey, lantainya adalah TESD. Kita tengok. Okey, ini penyelesaian dia. Kita tengok bahawa bila kita tengok lukis dengan skala penuh pelan, maksudnya kita tengok dari pandangan atas. Okey, kita letak mata kita kat sini. Okey, letak mata kita kat sini. Okey, kita nampak. Okey, pelan apa yang kita nampak ini. Ini adalah lantai, ini adalah bumbung dia. Yang condongnya juga kita nampak. Okey, jadi yang ini kita nampak segaris sahaja. Okey, kalau saya lakarkan, kita buat tapaknya dulu. Tapak keseluruhan adalah tapak, ini adalah tapak keseluruhan. Macam tu. Okey, kita lakarkan tapak keseluruhan dulu, di mana di sini adalah A di atas, E di bawah. Ya. Kita ada C sini, CD. Di sini kita ada R, S, R ke atas, S kat bawah. Di sini kita ada P, T. P di atas, T di bawah. Okey, kita nampak ada ni. Ada garis BQ ini. Garis BQ di situ. Sini B, sini Q. Jadi itulah yang kita nampak dari pandangan pelan. Rasanya ni tak ada masalah. Okey, Raja menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak segi empat A, B, J, H. Terletak di atas satah mengufuk. Okey, ni satah mengufuk. Jadi permukaan A, B, C, D, E, F ialah kerata rentas seragam prisma itu. Tepi ini adalah cerita-cerita tentang rajah ni.
Boleh? Cerita-cerita tentang rajah ni. Soalan dia, lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu. Saya lebih suka jika kamu lakarkan dulu sebelum lukis. Ya, supaya kita nampak dengan lebih jelas. Okey, di sini kita letak mata kita di sini. Okey, mata kita di situ. Kita kenal pasti dulu di mana lantainya. Okey. Kalau kita tengok di sini, lantainya adalah yang ini. Okey, lantai keseluruhan. Okey, ini adalah lantai. Lantai. Yang ini dinding. Ini pun dinding. Satah dinding. Dan ini juga satah dinding. Okey. Asasnya kita buat bina lantai keseluruhan dulu. Okey, bila kita tengok dari atas lantai keseluruhan, ini saya lakarkan. Okey, di mana dalam lantai itu kita ada titik hujung ini adalah A, B, H, J. Okey, itu dia punya lantai di mana atas A ni kita ada F. Atas H kita ada G. Dan atas J kita ada K. Atas B kita ada C. Okey, itu dia punya kedudukan pelan lantainya. Okey, kita ada satu garis EM di situ. EM di mana ni adalah dinding. Ya, dinding juga dinding di situ maknanya macam ni situ, sini E, sini M. Itu je kita nampak bila kita tengok dari atas. Boleh? Jadi jarak ini ke sini kita dapat sini ada 2. Kalau kita sini 2. Jarak ini ke sini kita ada 5. Okey, ini ke sini kita ada 4. Okey, ini adalah lakaran. Kita boleh terus lukis rajah. Ini jawapan kita, tapi kita kena lukis dengan skala penuh. Okey, kita dah lakarkan rajah macam ni. Jadi kita lukis dengan skala penuh pelan pepejal itu. Kita letak pembaris. Okey, kita tahu di sini kita ada 5 cm. Kita letak pembaris. Okey, kita ukur dari sini ke sini 5 cm. Okey. Untuk yang ke atas, okey, yang ke atas nak pastikan tepat tegak 90 darjah, kita gunakan protektor ataupun jangka sudut. Kita tandakan dulu. Okey, titik dia 90 darjah di situ. Okey, tinggi dia adalah 4. Kalau kita tengok sini, tinggi dia adalah 4. Ukur. Okey. Kita gariskan dulu sikit. Okey, tinggi dia adalah 4 di situ. Okey, sini ada 4. Di sini juga sama 5. Kita boleh gunakan protektor lagi. Gunakan 5. Ini bagi memastikan tepat 90 darjah. Okey. Ada di situ. Ini juga 5. Okey, kita dah ada AB. Kita ada dah ini. AB, kita ada JH gitu. Okey, kita nak buat lagi satu garis tengah sini dengan jarak dia dari sini ke sini adalah 2. Kita ukur 2. Bawah juga kita ukur 2. Okey, maknanya kita ada satu lagi garis di sini. Okey, selesai menjawab. Okey, ini adalah skala penuh pelan bagi objek yang ini. Jadi kita tak perlu labelkan. Kita lukis macam tu. Boleh? Kita tengok ada sambungannya. Ini adalah A, manakala ini B. Okey, ini soalan B. Kita ada sebuah kuboid dicantum kepada pepejal rajah 1. Okey, gabungan pepejal adalah seperti rajah. Okey, soalan dia lukis skala penuh. Dongakkan gabungan pepejal itu pada satah mencancang yang selari dengan AB sebagaimana dilihat daripada X.
Maknanya kita tengok, kita letak mata kita tu di sini. Okey, kita tengok daripada sini. Jadi yang kita nampak adalah dinding sebenarnya. Tadi bila kita tengok daripada pelan, kita nampak adalah bumbung dan lantai. Okey, kalau tak ada bumbung kita nampak lantai. Kalau kita dari atas kita nampak bumbung. Kalau kita dari sini kita nampak dinding. Dinding yang mana? Okay, kita akan nampak dinding yang ini. Kita akan nampak. Okey, saya akan lorikkan dinding yang ini. Okey, yang itu. Okey. Dan juga yang belakang. Ini pun ada satu. Sebab dia lebih tinggi saya. Okey, yang itu. Okey, boleh nampak kita tengok ini satah yang ini dan juga satah yang belakang tu. Okay, kita boleh terus lukis untuk objek ini. Kita nampak dari sini, kita nampak AB tu. Nampak AB sebanyak 5 cm. Okay, kita ada AB 5. Ini atas 4. Di situ, di sini kita ada. Okey, kalau kita tengok 4 sini sampai sini saja. Lain dia sampai ke atas. Bila kita tengok ini ada ke sini, dia naik ke atas itu ada 7. Maknanya dari bawah sampai ke atas itu 7. 4 itu adalah titik di mana titik F ya. Jika kita ada sampai ke atas 7. Kalau kita ada sampai sini. Okey, sampai situ 7. Okey, ini adalah titik F. Okey, kita ada di sini sampai atas juga 7. Nak mudah lagi sebenarnya kita boleh guna jangka lukis. Kita terus boleh ambil ukuran. Ini 7. Pindah ke sini 7. Okey, kita sambungkan. Okey, kita nak tengok, kita nak buat garis BC ni. BC tinggi dia tak ada, tapi kita boleh tengok daripada rajah pertama tadi. Okey. Dia sebenarnya bermula daripada rajah yang pertama. Untuk ni kita labelkan tinggi dia BC ni adalah 2, sini 2. Okey, yang ini adalah 2 juga. Dan ke atas ini adalah 3. Maknanya kita kena lukis muka yang ini di sini. Okey. Kita ukur 2. Okey, ini jarak tinggi ni 2. Dua situ. Okey, 2 lagi. Ini 2. Tinggi ke atas. Tiga. Dan ini 4. Okey, siap untuk rajah. Kalau ada garisan terlebih, kita boleh padamkan. Boleh? Jadi kita dah selesai untuk menyiapkan pandangan dari arah X. Ya, pandangan dari arah X. Saya rasa tak ada masalah untuk tajuk ini dan kamu boleh menjawab dan mendapat markah penuh bagi tajuk pelan dan dongakkan.